Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everyone. Selamat kembali dalam Parent Reboot bersama saya Adlin Raja. Okay, so as you can see here, nampak tak mata aku ke mana-mana perginya sebab tengah refresh tab ni. Okay, so as you can see here, saya tak berkeseorangan again. Sebab hari ni topik kita bukan tentang parenting, tapi kena mengena tentang anak, kena mengena dengan anak. Okey, sekejap, bagi saya masa sekejap. Alright, okey. Ready. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat hari Jumaat. Selamat hari Jumaat. Dan seperti mana yang anda tahu, hari ini topik Parent Reboot kita bukan bercakap tentang parenting. I mean, kita keluar sekejap dari parenting, tapi ada kena mengena dengan anak juga. Ada kena mengena dengan masa depan anak. Ada kena mengena dengan masa depan keluarga, iaitu duit. Duit seram bila cakap pasal duit ni. Dan hari ni insyaAllah topik kita adalah alamak tak cukup duit. Alamak tak cukup duit. Macam mana kita nak bina cash flow keluarga atau nak bina kekuatan kewangan keluarga. So saya nak dengar juga pandangan anda dekat yang sedang menonton sekarang ni. Kita semakin bertambah kita punya penonton ni. InsyaAllah boleh kongsikan juga live ni di platform anda supaya lebih ramai yang dapat manfaat insyaAllah. So apa pandangan anda, okay, penonton yang sedang bersama kita hari ni, apa yang ada dalam kepala otak anda ni kalau bercakap tentang duit atau kalau bercakap tentang kewangan keluarga atau cash flow keluarga. Dan sekali lagi hari ni saya tak berkeseorangan, saya bersama dengan Puan Suraya Zainuddin, seorang beliau merupakan seorang pakar personal finance. Bagi saya dia seorang yang sangat pakar dalam personal finance. She is a writer. Saya dah baca dah buku-buku dia, buku tentang cerita duit ataupun money stories. Sebelum masa mula-mula saya nampak buku tu kan, saya jumpa dekat kedai buku tau sebenarnya, buku cerita duit atau money stories ni. Mula-mula saya tengok buku tu kan, tajuk dia cerita duit tau. Saya rasa macam ini mesti buku pasal mata duitan ke apa ni kan, dalam hatilah masa tu. Tapi rupanya bila saya dah baca money stories ni atau cerita duit yang diterbitkan oleh Puan Suraya ni, sebenarnya dia bagi saya different perspective about money. Maksudnya sebenarnya duit ni ada perspektif yang berbeza-beza, yang sangat subjektif, bergantung kepada keadaan setiap individu tu, bergantung kepada kisah hidup setiap orang tu. So saya sangat memang blow my mind lah bila baca buku-buku money stories dan juga cerita duit. So Puan Suraya juga merupakan seorang author ataupun founder kepada website ringgit.com. Mungkin anda pernah baca Ringgit or Ringgit tanpa sedar, sebab dia tak ada tayang muka dia dekat situ kalau website ke apa kan. Tapi memang saya rasa ramailah orang refer ringgit.com tu. And also Puan Suraya ni kalau nak tahu, she is my old friend sebenarnya. Okay, beliau merupakan saya punya classmate masa form 4, form 5 kan, betul tak? So kita orang rehat sama-sama, balik sama-sama dulu macam tu lah. Tapi hari ni saya invite beliau bukan sebab bukan hanya sebab Puan Suraya ni kawan saya, tapi sebab saya rasa dia adalah orang yang terbaik lah untuk membincangkan topik hari ni, alamak tak cukup duit ataupun macam mana kita nak bina kewangan keluarga. So thank you Puan Suraya for being here hari ini untuk sebab sudi luangkan masa hari ini bersama Parent Reboot. How are you? Apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum. Thank you. Panggil Suraya je lah. Macam panggil Puan macam pelik. Kawan. Kalau memang kalau untuk korang yang dah lama follow Raja kan, anak confirm kan, memang cara dia gelak daripada sekolah sampai sekarang sama. Jangan bocor lah, jangan bocor rahsia. Okay, alright. Thank you Suraya. Oh, tiba-tiba dah ramai dah orang komen dekat sini. Okay, macam tadi saya nak minta anda kongsikan apa pandangan anda atau apa yang ada dalam kepala anda every time kita sebut tentang duit, especially
kewangan, pengurusan kewangan keluarga ataupun ialah macam mana nak urus duit bila kita dah kahwin, bila kita dah ada anak dan sebagainya. Macam ni kan Wardatul Mujahidah pantang tengok educational tools untuk skill anak-anak mesti nak beli. Kadang-kadang rasa macam tak perlu tapi keinginan tu kuat sangat nak beli. Fahamlah mak-mak ni memang fahamlah kan. Dia kalau boleh semua yang bagus untuk anak semua dia nak beli. Ada sampai sanggup berhutang untuk beli. So itu kita punya apa? Kita punya kasih sayang lah, cara kita nak yang terbaik untuk anak kita kan. Dan sebenarnya kan semalam, bukan semalam lah, beberapa hari lepas saya ada minta respons daripada pengikut saya dekat Instagram, apa you punya isu ataupun apa you punya struggle dalam menguruskan kewangan keluarga. Dan ini beberapa respons lah, saya bacakan beberapa respons yang saya terima. Harga yuran tadika naik, lepas tu laki berkira, dia tak berkira, laki dia berkira. Okay, lepas tu husband and wife tak ada emergency saving sebab kerja cukup-cukup makan. And then selalu main modal tapi terciduk. Maksudnya dia silap percaturan lah, main saham, main modal, main saham. Okay. And then struggle dan stuck dalam circle di mana kehendak membuat-buat dari keperluan. Saya rasa ramai yang macam ni. Macam terkena kat diri sendiri pun ada juga. Okay, berkira-kira nak beli bahan untuk masak, healthy food atau real food sebab semua mahal. Okay. Dan banyaklah sebenarnya bajet lari setiap bulan, pasangan boros. Dulu badan saya besar, sekarang saya dah kurus. Asyik nak beli baju je. Sebab dulu tak merasa nak pakai baju cantik-cantik tapi habit ni memakan diri pun ada juga. So ini semua adalah antara perkara-perkara yang atau kita boleh katakan cabaran ataupun struggle masing-masing dalam mengurus kewangan keluarga masing-masing. Ada juga cakap suami tak kerja, gaji isteri lagi besar daripada suami, penat kena kecam dengan orang sebab suami makan duit isteri. Lepas tu ada pula yang cakap orang kata tak handsome tak apa, janji kaya, betul ke? Ada juga Kau nak menyelit aja kat situ. Okay. Okay, stres tengok kawan pejabat hari-hari tukar handbag. Macam-macam lah bila kita sebut tentang duit ni. Macam-macam kan ada dalam kepala kita dan kita sebenarnya baru kita perasan dekat situ, oh rupanya ada external issues, ada yang cakap harga tadika lah, yuran tadika lah, saham lah, ada yang cakap peer pressure lah, macam-macam yang mempengaruhi kita punya kewangan. Bukan ada kita ada duit itu, bukan itu saja. Alright, so saya tak nak buang masa. Saya nak terus kepada kita punya perbincangan hari ini dengan kita punya pakar personal finance insya-Allah. So Suraya, are you ready? Okay, untuk first question ni lah kita pergi surface dulu. Okay, sebab macam tadi kan yang kita baca isu-isu tadi, kita boleh nampak tau most of the time yang menjatuhkan kewangan kita ni bukan dalam keadaan kita tak ada duit, tapi banyak masa yang memudaratkan kewangan kita ni adalah bila kita berduit. Sebabnya kita punya sikap. Ada yang suka berbelanja kan ataupun impulsif sangat, nampak sale sikit, nampak promo sikit terus belanja, boros, tak pandai nak urus duit dan sebagainya. Jadi apa pendapat you tentang sikap suka berbelanja ni ataupun boros dan apa punca dia dan macam mana kita nak atasi sikap? Okay, first of all kan, kalau dalam isu duit ni kita kena acknowledge dia ada dua benda yang kita kena acknowledge sama-sama. Dia tak boleh one or the other. So faktor diri sendiri, maksudnya diri sendiri boros pun ya, tapi faktor persekitaran ataupun macam makroekonomik yang lagi besar daripada diri kita pun. So macam yang boros tu memang diri kita kan, tapi yang makroekonomik sini macam saya nak semua orang yang dengar ni kena tahu yang keadaan ekonomi di Malaysia can be better. Itu semua orang tahu. Betul tak? Dan saya nak catatkan sedikit statistik daripada Department of Statistik Malaysia. Pada tahun 2020, tahun 2019, dia punya mean salary dekat Malaysia. Mean salary tu apa? Bukan average tau. Mean salary tu macam paling ramai orang dapat gaji banyak tu.
Okay, mean salary dekat Malaysia ialah 2,449. 2,449. Tetapi tahun 2020, mean salary dekat Malaysia turun jadi 2,062. Jadi maksudnya pendapatan rakyat Malaysia sendiri memang dah turun. Okay, tambah lagi dengan cost of living naik, tambah lagi dengan segala-galanya lah. Di mana kita punya yang kehendak tu, itu lain cerita di mana memang macam ramai orang dia punya 100% of dia punya gaji tu memang bayar untuk komitmennya, jangan kata kehendak. Komitmen dia pun 100% dah habis. Jangan kata saving, jangan kata kehendak, itu semua dah habis. Yang bab ini tak ada cara lain, bukan nak simpan duit lagi, yang pentinglah cari gaji lagi tinggi. Itu je dia punya solusi. Memang tak nak saving mana lagi, semuanya komitmen. Kan? Nak saving mana lagi? Okay, unless dia buat benda yang drastik, sama ada macam memang pindah balik rumah keluarga ataupun rumah in-law untuk saving duit dekat mortgage contohnya. Nak saving duit sewa. Kalau tak buat benda-benda drastik macam tu, memang tak dapat nak keluarkan diri daripada tak cukup duit 100% salary cuma bayar komitmen. Tapi itu cerita tu, itu cerita environment, itu salahnya memang government sebab dia orang tak buat kerja elok-elok. Tapi ini bukan cerita untuk government bashing, itu kerja pakar ekonomi lain. Sini kita cakap pasal diri kita sendiri punya. Raja macam tanya, Raja dengan Raja punya follower semua tanya kan, kenapa diri kita sendiri boros? Boros ni sebenarnya ada dua jenis. Okay. Boros yang responsible dengan boros yang tak responsible. Yang boros yang tak responsible itulah yang bayar diri. Tapi kalau boros yang responsible ni, tak apa je. Boros yang responsible ni kan, macam kita tahu, kita ni jenis yang suka spend duit. Tapi dalam masa yang sama, kita dah siap-siap dah saving kita awal-awal, dah keluar tepi dah. Okay, kita tiap-tiap bulan kita dah saving 1,000, 2,000, 3,000, whatever lah, berapa banyak. Right, untuk masa depan kita, untuk future expenses kita dah saving. Okay, Hari Raya tahun depan punya duit kita dah nak pakai 5,000 masa tu, kita simpan bulan-bulan dah simpan 500 contohnya. Jadi kita dah simpan dah semua tu. Yang tinggal, yang selebihnya tu baru kita spend, kita boroskan sampai habis, kita tak ambil hutang baru, tak ambil credit card. Biarlah sebab kita dah saving. Itu boros yang responsible. Tapi boros yang tak responsible ialah bila kita tak saving, pakai lagi hutang jahat, hutang personal loan, hutang credit card. Dan this one memang specifically untuk orang yang memang salary dia sebenarnya dah cukup, cuma dia punya diri sendiri je yang memang kehendak dia lebih daripada kemahuan, dan mungkin dia lebih susah untuk kenali dia punya spending trigger dia. Di mana banyak syarikat-syarikat kat luar sana, dia dah pakai psikologi dah nak mencari macam mana kita nak dapatkan duit daripada orang ni. Dia ada dia punya audience targeting dia, macam mana lah dia nak buat supaya lagi-lagi kalau orang tu lemah semangat cakap pasal diri sendiri, dia macam cepat je. Okay? Dan benda pasal macam lemah semangat ni, kita ingatkan, macam asalkan kalau kita tak beli beg ke, asalkan kita tak ini ke, kita tak itu ke, kita ingatkan kita responsible je. The thing is, syarikat kan dia pandai buat kita spend lebih, dan dia buat kita fikir yang spending tu responsible. Sebab dia fikir macam cakap, belilah yang ni lagi selamat untuk anak. Kalau you mak, of course, yang ni lagi selamat, of course nak beli yang ni. Kan? Itu cara dia twist psikologi kita tau. Okay? Macam contoh kereta. Dia akan, kalau macam pergi dia punya sales gallery, dia akan cakap, ambil lah yang ni, kalau cakap dengan suami ke apa kan, ambil lah yang ni lagi selesa untuk anak bini. Takkan tak nak anak bini selesa? Dah upgrade. Betul tak? Betul. So benda-benda macam tu yang dia, bukannya macam dia tak cakap terang-terang, ini untuk menunjuk. Dia tak cakap terang-terang, dia cakap ini untuk keselamatan, ini untuk keselesaan, ini supaya, ini untuk siapa kalau yang belum kahwin, ini untuk you happykan mak dengan ayah. Siapa tak nak? So dia buat betul. cara macam tu. Yeah. Tapi going back, yang boros dengan tak boros tu, kalau you rasa you jenis yang macam boros yang tak responsible, kalau you dah jenis yang, jadi kalau you dah tahu you jenis macam tu, cara yang paling sesuai untuk you ialah bulan-bulan keluarkan duit untuk saving dulu. Macam kalau katakan hari gaji, bila hari gaji? Hari gaji let's say 25 lah ataupun 30 lah. 30, 20% dah keluarkan letak dekat ASB. Lepas ni yang selebih tu nak boros lah. Tak payah nak guilty dah sebab you dah saving. Kan?
Itulah cara dia. Wow. I rasa kan menyimpan ni ataupun macam keluarkan duit daripada apa yang you dapat setiap bulan tu, keluarkan siap-siap untuk komitmen, untuk saving dan sebagainya. Itu kita dah biasa dengar kan, tapi macam sangat underrated lah. Macam susahnya kita nak ikut dan kita still tak percaya. Sometimes kita macam, okay, itulah duit aku dapat, so aku boleh reward diri sendiri. Itu yang paling biasa I dengar lah. Self reward atau self love. Kan? Oh, faham. Ya, tapi kan Suraya, I setuju dengan last time kan masa kita buat private session kita je kan. Masa hari tu you pernah mention salah satu punca boros yang tak responsible ni adalah stress ataupun poor emotional management yang kita tak pandai nak kawal diri. Because I pernah baca somewhere orang yang tak pandai kawal diri, especially emotionally ni, tak pandai kawal apa yang ada di tangan. Maksudnya apa yang ada di tangan dia lah anak dia pun dia tak kerti handle, kerja, duit, apa yang dia makan. So dia kembali kepada macam mana kita manage kita punya stress, macam mana kita manage kita punya emosi kan. So thank you untuk jawab soalan yang pertama itu. Dan moving on, kita ada soalan tapi sekejap lagi insyaAllah. Moving on to the next question, di mana ini pasal suami isteri punya macam mana dia urus financial tu. Sebab ada setengah isteri yang berpendapat bahawa gaji suami aku tu aku punya, gaji aku punya. Sebabnya dalam Islam kan kita faham bahawa Islam menggariskan suami ni wajib memberi nafkah. Dialah pemberi nafkah, sepatutnya menyediakan pakaian, tempat tinggal, makanan dan sebagainya. Tapi ada juga isteri yang dia pun ada gaji juga tapi gaji aku lah macam tu. So adakah budaya macam ni sihat untuk kewangan keluarga kan? Dan macam mana kalau tak sihat budaya tadi tu, what is yours is mine, what is mine is mine, macam mana budaya kewangan yang sepatutnya lah dalam sebuah rumah tangga ataupun dalam suami isteri. Ya. Okay. Sekarang ni, first of all, I nak acknowledge kita punya dynamic keluarga sekarang ni sangat-sangat changing. Kita punya budaya masih boleh katakan agak tradisional di mana ramai orang still percaya ataupun still diberitahu di mana role seorang wanita itu paling utama adalah di rumah untuk support suami. Okay? Yep. Yang ini macam seorang tu percaya ke tak percaya ke macam mana ke, memang tekanan itu memang ada. Dan keadaan sekarang di mana kalau wanita ada kerjaya pun ramai yang walaupun nak still ada kerjaya pun terpaksa berundur diri daripada kerjaya kerana tak dapat nak membayar ataupun tak dapat nak bayar childcare ataupun tak dapat nak dapat orang untuk jaga anak dia sepenuh masa. Okay, yang terpaksa. Again, regardless perempuan tu percaya sendiri di mana dia nak kerjaya ke tak kerjaya dia, suami dia supportive ke tak supportive ke, itu lain cerita. Tetapi keadaan yang mengatakan wanita yang berkerjaya, ramai sekarang ni wanita yang berkerjaya walaupun dia choose untuk berhenti kerja formal dan sekarang ni kerja sendiri pun di rumah, itu pun sebenarnya dia adalah seorang wanita yang berkerjaya walaupun dia suri rumah, right? So sekarang ni nak cakap memang kalau perempuan tu buat duit benda yang biasa. Okay, itu sebenarnya memang daripada dulu pun. Okay, walaupun dulu pun macam biasa je, macam jual kuih ke jual benda daripada rumah ke, memang benda yang biasa. Macam parti-parti tapuan semua tu benda yang biasa. Balik kepada yang duit dia, duit saya tu ada betulnya. Wow. Saya cakap ini sebagai seorang yang agak boleh cakap tak berapa tradisional, agak progresif, percaya dengan equality, right? Percaya dengan perempuan berkerjaya semua tu, tetapi ada betulnya. Anak-anak tunjukkan satu graf ni dekat semua orang Okey. Sekejap I share screen. Okay, I nak share screen. Semua boleh nampak Okay, boleh nampak kan? Semua nampak dengan jelas kan? InsyaAllah. Boleh, Suraya? Okay, sekejap. I nak besarkan sikit. Okay, tak boleh besar. Tak apalah. Anyway, yang benarlah ni ialah satu graf dekat dalam kajian yang dibuat daripada KRI, iaitu Khazanah Research Institute. Tajuk kajian tu ialah
Time to Care, Gender Inequality, Unpaid Care Work and Time Use Survey Report. Dan dekat dalam ni dia tunjuk purata masa yang digunakan untuk aktiviti-aktiviti mengikut income, mengikut income bahasa Melayu apa? Mengikut pendapatan dan gender dan jantina. Ditunjuk sinilah lelaki yang 3 ni, perempuan yang 3 ni, B40, M40, T20, B40, M40, T20. Ditunjuk masa-masa yang digunakan oleh lelaki dan perempuan dalam B40, M40, T20 untuk self-care, leisure and media, socializing, unpaid care work dengan paid work. Okay? You boleh tengok dekat sini, especially untuk sesiapa yang dengar ni, yang dalam kategori M40. Okay? You boleh tengok dekat sini, perempuan M40 buat dekat 4 jam unpaid care work setiap hari. Kalau nak compare dengan lelaki M40 yang hanya buat 1.6 jam unpaid care work setiap hari. Unpaid care work ini ialah kerja jaga anak, kerja rumah, jaga elderly care, jaga orang tua. Yang tiga-tiga dia. Ini setiap hari Okay. Jadi kalau seminggu you boleh darab je lah, darab 7. Jadi kalau you ikutkan dekat sini dan masa bekerja sama, this one dia compare perempuan dengan lelaki yang dua-dua kerja. Tengok yang ni lelaki M40 dekat 7 jam, yang M40 7 jam lebih juga. Okay. Tapi beza untuk unpaid care work ni jauh berbeza, yang actually T20 pun dia actually perempuan memang buat lebih banyak lah unpaid care work daripada lelaki, tapi yang paling ketara ialah kategori M40 lah. Oleh itu, kita boleh summary-kan dekat sini, perempuan M40 dia lebih kurang masa dia untuk berehat dan untuk bersosial. Right? Di mana ni kalau kita ikutkan macam gaji, kita katakanlah macam kalau gaji sama okay. Kalau perempuan lagi banyak buat kerja rumah dan jaga anak, bermaksud lagi kurang masa dia untuk belajar, lagi kurang masa dia untuk networking, lagi kurang masa dia untuk beriadah, iaitu untuk untuk berehat selepas bekerja. Okay. Oleh itu saya mengatakan yang his money is my money, my money is my money, semua tu ada betulnya sebab perempuan lagi banyak buat unpaid care work ni, dan di situ kalau perempuan tu terus bekerja, perkembangan pekerjaan dia lebih kurang daripada lelaki, progression dia. Okay. Sebab dia masa belajar dia lagi kurang, masa networking dia lagi kurang. So kalau ikut logik dia akan lagi kurang. Of course dia akan adalah macam variation from individual to individual. Memang ada variation. Yang ini mak dia tolong jaga anak, okey, dia ada masa. Okay. Tapi sekarang ni nak cakap kalau ada orang yang mendengar kat sini, dia niat dia nak join tapi dia kena buat benda lain di bawah kategori unpaid care work, dia tak boleh nak belajar yang ni. Itu pun salah satu benda jugalah. Oleh itu balik kepada itu, tak apa kalau kita anggap duit suami itu memang untuk jaga isteri juga, sebab isteri lebih luangkan masa untuk keluarga on a daily basis. Dan tapi yang isteri patut tahu ialah duit yang dapat daripada suami itu kalau boleh beli aset, bukan liability. Beza aset dengan liability ialah aset dia jana, dia macam aset tu dia macam duit buat duit, okay, tapi kalau liability beli sekali tapi dia tak ada nilai dah. Okay, macam contoh senang cakap, okay, kalau emas insya-Allah masa depan dia akan lagi besar value dia, tapi kalau liability macam beli baju, macam masa depan tak ada sangat. Nak jual pun dia dapat 50%, maksimum 20%. Okay. So kalau boleh beli benda-benda yang aset lah. Beli takaful ke, masuk terus dalam ESB ke, benda-benda yang akan berkembang pada masa depan. Sebab duit tu balik-balik pada kita juga. Semua orang kena ingat perempuan biasanya dia akan retire, dia hidup lagi lama, tapi dia akan retire lebih cepat, dan perempuan kebiasaannya dia akan keluar daripada career lebih awal kerana faktor inilah, macam jaga anak, kebiasaannya perempuan yang akan keluar untuk jaga anak sebelum masa. Lelaki biasanya sebab budaya kita, lelaki buat kerja. Okay? So kalau nak tak apa kalau kita anggap
dan sebab perempuan juga macam banyak meluangkan masa untuk jaga keluarga, untuk buat unpaid care work ni, di mana lelaki lebih banyak, boleh lagi banyak masa untuk, secara logik ni, lagi boleh banyak masa untuk kita macam menyokong pekerjaan dia lah. Dia pun tak ada excuse lah kalau tak berkembangkan dia punya income, untuk berkembangkan dia punya usaha. Okay, sebab kita dah tolong dia buat kerja rumah. Tapi Yeah. tak ada usaha lagi tu, something dia pun kena macam at least kena ada tunjuk usaha tu. Sebab tu orang kata macam usaha dua-dua lah, itulah usaha dia. Yeah. Wow. Wow, I baru tahu pasal draft tu. Tapi make sense jugalah sebenarnya dalam kalau relate dengan hidup sendirilah. Ya, betul juga sebab kita satu benda pun, kita ni mak-mak, orang tak suruh pun kita akan buat. Yeah. Orang tak suruh jaga anak pun kita akan buat sebab kita mak kan. Siapa lagi nak jaga anak, nak lipat baju apa semua. Dan benda tu kita tak minta untuk dibayar ke apa. Tapi macam mana Suraya explain tu tadi, betul lah. Maksudnya ya dari segi progression kerja apa semua kan. Somehow I rasa macam adil juga what is yours is mine, what is mine is mine tu. Okay, tapi kembali kepada perspektif masing-masing lah, pendapat masing-masing. Suraya, kat sini kita ada soalan daripada Hairul Akmal. Insurans yang berlebihan macam mana? Dia tak sebut pula insurans apa. Pasal takaful. I don't know, itu je soalan dia. I tak tahu insurans dari segi apa, tapi mungkin you ada insight sikit ke? Okay, insurans ni topik dia besar. Kalau Islam actually the version insurans bahasa yang Islam punya ialah takaful. Dia ada banyak macam subtopik dia, daripada dia punya apa ni, hibah lah, life dia lah, dia ada macam-macam jenis. Nanti saya akan linkkan satu artikel, boleh? Untuk boleh? Apa nama Encik Akmal ni, boleh baca pasal hibah takaful, pasal segala-gala pasal insurans. Dia secara rule of thumb 10% daripada kita punya salary, income, 10% untuk pergi pada takaful tiap bulan lah. Tapi sekarang ni banyak option sebenarnya, di mana macam serendah, kalau macam ada RM50 sebulan, buat untuk takaful. Ada je option sekarang ni. Micro insurance pun ada sekarang ni. Wow, okay. Nanti alright. Okay. Alright. Tapi nanti di hujungnya nanti pun kita akan share link di mana anda semua boleh rujuk Puan Suraya ni secara personal, insyaAllah, kalau anda perlukan consultation dan sebagainya. Dan banyak juga sebenarnya Suraya ni share tentang macam-macam lah isu duit yang dia pernah share sebelum ni. Tapi yang hari ni punya kita bincangkan secara surface, tapi insyaAllah menyeluruh. Okay. So kita tak ada soalan lain, so insyaAllah kita boleh terus bincangkan soalan yang ketiga. Okay, yang ketiga ni best. Soalan next ni best sebab dia berkaitan dengan kita punya habit lah. Kita punya habit yang bukan sometimes, dia memang jelas memudaratkan kewangan. Tak kisahlah kewangan keluarga atau kewangan peribadi. Contohnya macam heavy smoking, coffee addict. Coffee addict ni kan, saya macam tak tahulah macam mana. Kita sebab dia mungkin tak seharam smoking. So dia tak rasa kita tak rasa berdosa tau kalau minum kopi-kopi. Dan sekarang ni tengoklah macam mana market kopi dekat luar sana dengan berbagai jenama, dengan tengoklah harga dia macam mana. Kadang-kadang kalau one cup of coffee tu dah boleh buat 3 orang perut kenyang dah sebenarnya. Dia punya harga tu macam mana kan. Tapi kita punya habit ni macam saya cakap tadi, heavy smoking, coffee addict, hari-hari nak kena beli kopi yang jenama tertentu dan sebagainya. Dia memakan diri sendiri. Memanglah dia akan buat kita puas atau buat kita maintain kita punya sanity. Tapi at the end of the day, kita juga yang affected secara financial lah. Okay, ada banyak lagi lah window shopping. Window shopping ni bukan sahaja offline, bukan sahaja pergi mall window shopping. Sekarang dekat atas katil pun boleh window shopping. Pukul 12.30 malam, pukul 2 pagi boleh window shopping. Kan? Dan bila window shopping tu, mestilah terbeli. Dia tak beli tingkap, dia beli barang lah. Walaupun window shopping, dia beli barang. Tak beli
Kau jangan gelak Suraya. Okay. Dan juga pengaruh social media. Pengaruh social media ni memang macam-macam lah. Dan trend sekarang kita tengok kan. Racun Shopee, hashtag, something like that. So bila kita tertengok dan kita pun terbeli. Rasa termenarik dan terbeli. So semua habit yang macam ni, yang kita boleh kategorikan sebagai bad habits yang memudaratkan kita punya kewangan ni, kita menyesal dan kita kadang-kadang rasa macam okay aku tak nak buat dah, tapi kita buat lagi. So macam mana Suraya kita nak keluar daripada bad habit ni, atau ada tak any tips lah, any practical tips yang kita boleh bantu untuk bantu mungkin pasangan kita macam tu atau adik-beradik kita macam tu. So silakan. Okay. Kalau ini cerita pasal orang lain Kalau kita perasan orang lain buat bad financial habit, it's not our job to change them. This is my belief. It's not our job. It's our job to be a good role model. Okay, kalau macam dia ajak, dia cakap oh tak apa bawa air. Ataupun macam instead of pergi kafe yang tu, kita pergi kafe ni pula. That's our job. Tapi kita tak perlu nak dakwah pada orang lain, tak payah. Okay. Kita just be a good role model by example. Hopefully dia follow. Kalau tak follow, itu dia punya dia ada orang boleh terima lah dakwah macam I cakap dakwah sentap kind of thing, nasihat. Dia nasihat kewangan ni orang yang nak terima je boleh terima. Orang yang tak nak terima dia macam apa aku kisah duit aku. Kau suka lah. Kan? So, kita cuma boleh ubah diri sendiri kita je. Kalau orang lain boros, biar dia. Eventually doa je lah, eventually dia akan tahu dia kena tukar. And hopefully kalau kita tukar diri kita sendiri, kita punya good habit akan rub off dia. Okay? Betul. Tapi yang pasal kita sendiri nak tukar diri sendiri ni first of all, dalam banyak perbelanjaan sambil cakap ni saya sebenarnya minum kopi. Dalam memang legal drug kan. Bila cakap pasal spending untuk benda yang kita suka ni, kita kena macam tukarkan. Kenapa kita spending pada benda yang kita suka, kita rasa guilty. Macam dulu kita rasa guilty. Again, kalau kita dah cukup savings kita dah macam keluarkan terus 20% daripada kita punya salary dah keluar untuk saving, nak guilty. Buat apa, dah memang suka. Okay, dah macam apa kita pakai habis. Kalau macam duit kita dah siap saving, pakai je lah. Asalkan tak pakai credit card, asalkan tak pakai personal loan, asalkan tak pinjam duit orang tak bayar balik. Macam itu macam untuk duit spending kita untuk apa yang kita suka. Pakai je lah. Guilt free. Okay je. Okay. Tapi menjadi masalah bila dia jadi benda yang berlebihan daripada, jadi macam benda yang berlebihan daripada kita punya bajet. Okay. Dalam masa-masa macam tu, ada beberapa strategi yang kita boleh pakai. Yang paling drastik ialah orang kalau macam orang putih, dia namakan macam no spend year nama dia. Okay. No spend year tu ialah kita dah tahu kita ada masalah spending sikit, kita suka spend untuk semua benda macam lifestyle, benda-benda lifestyle. Coffee ke, shopping ke, baju ke, Shopee ke, whatever kan. Dia buat no spend year di mana pada 1 tahun, selain daripada benda-benda, dia macam self challenge. Selain daripada benda-benda yang perlu beli untuk rumah, benda-benda lain semuanya put on hold 100%. Wow. Jadi bila dia buat macam tu, benda drastik macam tu, dia macam setiap kali nak beli tu, dia akan macam fikir, oh ni perlu ke tak perlu. Dia force yourself untuk, daripada default terus beli, dia jadi default terus tak beli, fikir dulu perlu ke tak perlu. Lepas tu cuba sangat untuk tak perlu dan cari solusi lain supaya dia jadi more mindful dengan setiap purchase tu. Daripada tak fikir beli, dia terus macam, dia paksa diri dia fikir. Okay. Wow. Kalau cara tu tak berkesan untuk you, cara lain ialah you kasih yourself every month, again saving semua dah letak tepi let's say RM100 ke untuk you splash untuk whatever that you like, tapi 100 je lah. Okay. Kalau you punya weakness ialah Shopee, you letak RM100 dalam Shopee, okay, whatever it is dalam that month RM100 je. Dah habis 100 tu tak payah dah, tak boleh dah. Kalau you punya weakness is coffee, you letak RM100 kat mana-mana lah, dekat dalam Grab food, Grab e-wallet ke, Touch 'n Go e-wallet ke, RM100 habis tak boleh dah. Jadi kalau macam you nak stretch out, macam seminggu satu, suka hati you nak habiskan tu, macam seminggu pertama pun suka hati you, bulan depan baru top up balik another 100. Strategi tu pun boleh. Okay. Tapi kalau macam cakap pasal bad habit ni, kalau you betul-betul seorang yang macam jenis yang
apa ni, biar menyesal beli daripada menyesal tak beli. Ada orang jenis macam ni tau. Ya, Ada macam ni. betul. Dan kalau you jenis yang apa ni, maybe you punya friends and family jenis suka cakap macam tu, oh apa ni, biar beli daripada tak beli, alamak apa ni, boleh pinjam. Okay, ataupun kalau macam keluar dengan kawan, oh tak apa, I belanja dulu, nanti next time belanja lah, I balik. Macam baiknya. Right? You boleh cuba untuk apa ni, yang this yang no spend year ni, I think is the best one for you. Kalau you rasa you terlampau berlebihan sampai tak fikir dah macam itu dia punya default. Untuk spender, I think you boleh try cara ni. Menarik ya. Dan I setuju bila Suraya cakap tadi apa, kita tak boleh ubah orang. Oh, itu betul tu. Kita tak boleh ubah orang, and the best dakwah sebenarnya is through akhlak. Is through akhlak. Kita sendiri yang jadi role model tu kan. Dan macam yang I pernah cakap kat you sebelum ni kan, I percaya yang delay gratification tu is the highest form of self-love. Kadang-kadang kita macam kita nak reward diri sendiri. Oh, hari ni aku kerja stress, aku kerja atau hari ni bos puji ke apa ke, oh kita punya kerja perform ke apa ke. Kita rasa perlu untuk reward diri sendiri. Kita perlu untuk tunjukkan sedikit self-love di situ dengan membazirkan duit ke arah apa yang kita suka. Terpulang kepada masing-masing. Macam Suraya cakap tadi, dia boleh jadi boros yang responsible, tak ada masalah. Tapi saya percaya sebagai apa yang saya amalkan sendirilah. I always remember delay gratification. Maksudnya tangguhkan. Delay gratification apa? Tangguhkan kehendak. Tangguhkan apa yang kita nak tu adalah the highest form. Maksudnya adalah self-love yang paling tinggi sekali. Disiplin self-love yang paling tinggi sekali. Kalau kita mampu tahan apa yang kita kehendak kita tu for a while, itu adalah self-love yang paling, sebenarnya ada extra money tu adalah lebih self-love lagi. Self-love lebih menyelamatkan diri, lebih melindungi diri lagi sebenarnya. Dan macam mana yang I always amalkan juga sebelum ni, first thing first adalah puasa. I rasakan puasa ni adalah training tahan diri yang paling berkesan untuk I lah, untuk I. Puasa. Paling berkesan. Sebab puasa ni bila kau tahan makan, tahan ni, sebenarnya benda lain pun kau dah tak ada mood sangat nak buat. Macam especially nak berbelanja ni, nak melampiaskan nafsu ni kan. So dia adalah training menahan diri yang berkesan lah untuk saya. Okay, dan satu lagi maybe I can share one teknik yang I selalu buat juga. Yang tadi yang Suraya share tu memang saya pernah lah try sebelum ni dan memang berkesan. Satu lagi yang 10 minutes rule lah. Tak tahu lah korang pernah dengar ke tak, tapi dia lebih kurang sama saja. Macam tangguhkan kehendak tu. 10 minutes rule tu, let's say lah korang ni addicted to coffee atau addicted to sugar craving ke. Ada orang hari-hari dia nak kuih-kuih macam tu kan. Tapi kuih tak adalah mahal sangat. Benda yang mahal lah maksudnya. benda yang mahal macam kek ke apa kan. So saya akan set, sebab saya dulu pun adalah seorang yang coffee addict juga, macam nak coffee kan. So saya akan set timer dekat phone bila saya rasa nak beli tu, dah add to cart dah ni dekat Foodpanda ke apa kan. Saya akan set timer dekat phone 10 minutes dan saya akan saya percaya kan setiap kehendak kita ni dia macam ombak tau. Dia macam ombak, dia akan naik. Kita macam nak, aku nak juga, aku kena punya sekarang. Dia macam ombak. After 10 minutes, dia akan, ombak kan dia akan macam tu kan. Dia macam, dia wave kan. Dia akan naik dan dia akan turun. Dia akan crash, dia akan hilang. So, most of the time, lepas timer dekat phone ni habis, 10 minutes ke 15 minutes ke, lepas 15 minit, lepas 10 minit tu, saya dah tak jadi beli. Ya, dan sebenarnya saya amalkan tips 10 minutes rule ni bukan untuk duit pada awalnya, tapi untuk lose weight lah, untuk lose weight kan. Sebab kita banyak sangat consume sampah dalam badan kita sampai kita jadi gemuk. So sebab tak boleh nak kawal nafsu, tak boleh nak kawal emosi. So itu salah satu cara yang saya buat. Dan saya perasan bila saya buat macam tu, saya punya duit pun terpelihara lah. Duit terpelihara.
So thank you Suraya for sharing beberapa tips tadi dan insyaAllah kita boleh sama-sama amalkan. Okay, jap saya baca sedikit komen dekat sini. Okay, Nur Syahada, sis macam mana nak manage money tu kalau hutang lebih dari income, terpaksa keluarkan saving untuk menampung bulan-bulan. Itu dah satu hal. Tapi insyaAllah kita ada soalan khas untuk ni. Kejap lagi. Okay, kejap. Saya sokong 10 minutes rule tu. Saya pun buat macam tu bila rasa nak beli something, delay alarm. Lepas tu fikir balik nanti-nantilah. Yes, betul. Kadang-kadang kita hanya perlu bagi masa untuk otak kita fikir. Macam Suraya cakap tadi kan, kita akan paksa diri kita fikir dan lepas tu kita baru rasa macam, apa benda aku buat ni? Kenapa aku kena belanja untuk benda ni? Kan? InsyaAllah membantu. Alright, next. Okay, alright. I tak tahu macam mana, adakah kita patut proceed untuk soalan 4 ni atau tidak Suraya? Macam yang soalan 5 ni, I rasa kita dah jawab tadi. Okay lah, soalan 4 lah. Sebelum kita pergi kepada hutang tadi kan. Alright, yes, sebelum ni tadi you ada mention tentang macam mana strategi marketing ni kan, business ataupun company-company yang menjual barang ni, dia punya marketing strategi dia sengaja nak perangkap pelanggan tau. Sengaja dia nak main emosi supaya kita rasa terpaksa beli. Kita rasa macam, oh kalau aku tak beli ni aku mak yang tak baik. Kalau aku tak beli ni mesti aku tak sihat, mesti aku miskin, macam tu lah. Banyak je dia punya teknik dia untuk tekan kita punya red button ataupun tekan kita punya panic. Contohnya macam they promote urgency kan, macam hari ini sahaja, tinggal 2 jam sahaja lagi, ataupun countdown, ada timer, ataupun 100 terawal sahaja, tinggal 5 kekosongan sahaja. So semua tu akan trigger kita untuk okay, aku terpaksa beli sekarang. So untuk you lah Suraya, you juga seorang pelanggan kan? Walaupun you adalah pakar personal finance, you juga seorang pelanggan. So apa nasihat you yang you boleh kongsikan supaya kita lebih bijak dalam berbelanja dan mungkin yang you amalkan sendirilah bila nampak benda-benda macam ni? Okay, my background sebenarnya communications. I buat masscom, I buat mediacom, I buat apa satu tu tak ingat lagi corporate com. Dan salah satu benda yang kita orang belajar ialah macam mana penggunaan bahasa tu untuk, for like a better term, psycho orang tu supaya dia buat apa yang kita nak dia buat. Okay? Dan dia bukannya macam just beli ni, tak tau. Dia very subtle. Right? Dan sekarang ni dia dah tahu dah ramai orang pakai delayed gratification lah, orang dia pakai cara-cara dia sendiri supaya tahan disiplin diri. Okay? Kalau ikut macam disiplinkan dia macam jangan cakap dia boleh deplete kita punya disiplin diri. Kadang-kadang bila kita bangun pagi, disiplin diri kita tinggi. Tapi kadang-kadang bila kita ingat, dia akan turun dan masa kita lemah tu lah, kalau kita macam chance upon something yang kita rasa, okay, kita alah, sakit hati lah hari ni, kita buat ni lah, just to make ourselves feel happy. Okay? Masa tu lah benda-benda ni, dia akan get us. Sebab we just want to feel happy at that point. Right? That one is a story on its own, but I do to share dekat semua orang. Sementara sekarang ni kalau korang perasan kan, Shopee punya 7/7 sale tu, dia makin banyak dia punya promo dia akan datang. Kalau macam dengar radio ke semua macam akan datang kan. I nak tunjuk you something I buat share screen Yes, silakan. Okay, kita macam ingat kan, kalau bila 11/11 ke 7/7 ke harga makin turun kan? Tak, setengah barang sebab dia tahu macam hari tu dia dah jadikan sebagai hari tu kononnya yang paling berbaloi beli, hari tu dia naikkan harga supaya dia boleh lagi maksimumkan dia punya profit. Wow. Dia dah pandai buat macam ni. Yang ini from the whole like free shipping lah dia kasih, dia punya berapa persen lah dia kasih. Ada satu tool ni nama dia Ali Assistant tool. Sekejap nanti you boleh letak dalam chat. Nama dia Ali Price Shopping Assistant for Shopee. Dia Chrome extension You boleh tengok dia akan kasih price history untuk satu barang ni. I tunjuk sini lah sebab ramai familiar dengan vacuum Dyson kan. Tunjuk macam pada yang 11/11 tu zoom dia naik jadi 2007. Masa sale tu lagi ditinggikan.
Dan masa sale tu dia ingat, ni masa sale lah patutnya harga barang lagi tinggi, lagi rendah. Tak. Itulah salah satu cara dia psycho. So, macam dia buat contoh-contoh macam IKEA, right? Yep. Dia punya reputation ialah IKEA barang murah ataupun barang baloi. Tapi kalau you buat compare sama item, taklah murah sangat pun. Actually lagi mahal. Betul tak? So some places dia sendiri give themselves, oh we are value for money. Dan sebenarnya tak. Macam contoh Eco Shop Okay. Setengah barang dekat Eco Shop walaupun RM2, tapi kalau you buat direct comparison dekat kedai grocery shop biasa yang dia ikut gram kalau ikut gram macam contoh apa dia jual macam kalau kacang ke whatever lah kan. Dia kata macam kita pergi masuk Eco Shop RM2 je, padahal kalau dekat kedai RM1. Dengan gram yang sama. So macam kedai yang even dia branded as value for money is, kalau technically speaking, is 100% markup. You know what I mean? Kita kena ikut markup. Right? 100% markup. So okay, kasih I satu brand, kita buat live lah. Okay. Satu brand. Kita kata history dia. Dia ada. Panasonic ke? Panasonic apa? Buat TV lah Yep. Okay, let's see yang ni Panasonic korang TV boleh ni. try juga ni apa benda ni, tools ni yang Pastor Rasha ni. Okay, tengok dia punya price history. Dia daripada bulan yang ni dia akan naikkan harga, lepas tu dia turun sekejap, lepas tu dia akan naik. Bila dia naik ni? June 29 dia naik satu hari, lepas tu dia akan you boleh tengok lah. So kalau yang ni you tak payah lagi nak tunggu sampai payday sale ke, 7/7 ke, 4/4 ke, 11/11 ke. You boleh tengok apa, bila tengok kat situ, kalau macam masa tu dia masa yang terbaik ke tak, regardless of tunggu a specific day for it. So this tool lah banyak pakai, nak tengok berbaloi ke tak ke lah. Itu salah satu benda. Dan benda ni bukan aja dia pakai cara ni untuk psycho kita. Testimonies online. You ingat macam online testimonials tu macam 100% semuanya semua sahih ke? Tak. Ada estimate yang mengatakan berapa persen 70-80% fake testimonials online. Lagi-lagi macam dia ada sindiket-sindiket yang memberikan fake review semua ni. And banyak ada I jumpa macam kantoi. Okay. Kalau masa tu I pernah macam cari kerja freelancing online kan, I tengoklah macam jenis-jenis. Kalau macam you pergi freelancer.com ke, you boleh buat kerja freelance kat situ. Ada orang yang hire orang untuk tulis produk review sahaja. Itu kerja dia. Dia kasi $5 untuk dapat rating, dapat review dekat bawah. Untuk orang bila dia dapat macam banyak-banyak 5 star ni, lagi ramai lah orang beli daripada dia. Sebab pada kita kalau tengok orang, betul. Kita nak tengok yang paling banyak ni daripada dia. Padahal barang bila kita beli macam dapat macam ni taklah bagus sangat. Betul tak? So benda-benda macam tu pun banyak taktik yang dipakai. So kita kena very very skeptical lah dengan semua claim. Tapi of course bila kita macam nak ada benda-benda yang macam kita boleh buat kita punya sendiri due diligence untuk check. Ada benda yang kita tak boleh. Dalam masa-masa yang kita tak boleh, kita just have to try to not to be, kalau boleh mampu beli dan dah saving dah siap semua, okey. Tapi dalam masa-masa yang dia cuba tarik kita juga untuk pakai loan, sekarang budaya yang paling bahaya lah, I feel. Okay. Budaya hutang ni kat Malaysia sangat-sangat berleluasa. Dan budaya hutang ni ialah budaya pakai credit card, budaya pakai personal loan, budaya ambil personal loan, especially macam government servant, nak dapat personal loan punya senang. Budaya sekarang ni yang banyak keluar, buy now pay later. Okay. Dan benda-benda ni semua ni, dia kata, oh tak ada duit, tak apa. Bayar je dengan gaji masa depan you. Dia macam jadikan itu cara hidup kita. Macam ini benda yang biasa. Padahal tak boleh biasa kan. It's not normal. It's not normal untuk duit masa depan kita pakai sekarang. It's not normal. Kalau ada. Ambil dulu nanti bayar, later, pay later.
Lepas tu cara dia cakap tu macam kita macam apa ni? Macam membantu sangat kita lah. Macam apa ni? Macam ambillah sekarang sebab apa ni benda yang you nak sekarang supaya you boleh happy sekarang. Kita membantu you dengan cash flow. Dia macam pakai macam benda tu macam do us a favor pula. Ya, betul. Ha. You know. And Wow. benda ni yang buy now pay later ni kan, dia charge dekat company tu. Berapa persen? Kata tak silap macam between 2 to 8% ke apa ke. Okay. Maksudnya company yang offer service buy now pay later semua ni, dia kena absorb lah 2 to 8% yang fee tu. Dia bukan absorb fee tu dia akan tambah dekat dia punya barang punya harga. Maksudnya cost tu kena kat you juga. So macam mana? Kita juga yang bayar lebih. Kita juga. Bukannya saving mana pun. So just apa ni? Dan ada juga setengah orang, I think this one kalau environmental factor lebih kepada friends and family ada orang memang tak dinafikan dia membesar di mana keadaan dia mungkin emak dengan ayah dia sendiri yang tak ambil endah dengan personal loan. Macam tak cukup, ambil jalan loan. Padahal again ni dah jadi budaya. Macam kalau dulu macam course members suka buat macam ambil jalan loan. Kau macam Aeon ambil jalan loan. Betul. Kalau macam orang cakap tu dengan you kena macam tak it's not normal. It's not normal untuk ambil loan. Wow, dia loan ni dia macam dia buat kita lagi tak reti nak ukur baju di badan sendiri. Maksudnya kita lagi tak tahu sepatutnya dengan amount banyak ni banyak mana yang aku patut berbelanja. Wow, Suraya ni sangat membuka mata lah. Inilah baru sentap nama dia. Okay. Suraya, tadi ada orang tanya apa nama pool tadi tu? Anak kasih satu lagi. Ya. Lepas tu orang katakan, nak simpan duit, pakailah benda-benda cashback. Okay, pakailah Shopback. Apa kan? Pakailah credit card yang ada cashback. Okay. Kajian menunjukkan alat-alat cashback ni dia melebihkan kita punya desire untuk membeli. Lebih. Daripada masa kita ingat nak beli macam 100 je, dah terbeli 200 sebab boleh dapat cashback, dapat saving kot. Okay. Atau macam kalau beli accommodation dekat booking.com. Ada Shopback punya nampak situ, dia kasih kita 10% cashback. Daripada kita nak booking hotel yang semalam RM200, kita pergi booking hotel semalam RM500 sebab lagi banyak saving. Dia memang ada kajian mengatakan makin banyak kita pakai cashback users, actually lagi banyak spending. So macam mana tu? Careful je lah. Betul. Banyak betul kan trik-trik diorang ni. Dan kita pula tanpa rasa bersalah dan kita pula rasa macam thank you. Thank you kasih kita kena pakai macam boleh bayar balik bulan depan. Thank you sangat. Padahal kita yang sebenarnya dia yang patut thank you kita. Okay, Fatin Mira, saya perasan masa nak beli sagu pergi kedai runcit RM1 lebih je. Dekat kedai Iko RM2.10. Betul. Sampai ya, betul. Tapi iyalah dia punya marketing RM2 je kan. Kita boleh sebut RM2 ni alamak. RM2 ni duit raya kita bagi budak pun lebih banyak daripada tu kadang-kadang kan. RM2 ni macam tak ada nilai dah. So dah nama kedai RM2. Memanglah kita beli macam-macam kat situ. Macam mana nak tengok history tools tu Okay. Dah ada komen dekat bawah. AliPrice shopping assistant. Dia adalah Google Chrome extension kan. Okay, Chrome extension. So boleh pakai dekat Google Chrome lah. Apa lagi kat sini? Betul, macam kat Shopee pun sekarang buy now pay later. Ada Shopee pun dah ada macam tu Siap dapat voucher apa semua. Tak elok untuk kewangan kita. Yes. Macam mana nak spending secara wisely? Macam mana nak spending secara wisely barang-barang anak, especially mak-mak ni. Barang sendiri insyaAllah terkawal, tapi barang anak ni susah sikit. Wow. Dia sebenarnya saya rasa sama je barang sendiri dengan barang anak ni. Cuma barang anak ni
Sorry Soraya, mungkin you ada nak komen ke tentang ni? Macam mana nak? Raja, you boleh. Ya, You okey. boleh. Sebab I rasa kan macam barang yang kita nak beli untuk diri sendiri ni dengan orang yang kita sayang ni sebenarnya konsep dia sama je. Maksudnya mindset yang kita perlu ada sama. Macam mana yelah kita nak beli barang untuk anak. Sebab I faham lah bila kita ada anak ni kita lagi selfless tau. Kita lagi macam tak apalah kita simpan duit. Oh ni nanti nak beli untuk anak, ni nanti nak bayar tadika anak, nak beli barang anak, nak beli mainan anak. Tengoklah kalau kita celebrate birthday kan, birthday anak kita macam mana kita celebrate. Birthday kita, birthday pasangan kita, tak kisah pun kan. Kat mana je lah, tak celebrate pun tak apa. Kita jadi makin selfless tau bila kita dah jadi parent. Saya faham benda tu. Tapi dalam bab membeli barang untuk anak ni, kita kena ingat tau, anak tak pernah minta apa-apa pun dari kita. Dia tak pernah minta pun baju tu brand Adidas ke, Nike ke, brand karakter-karakter kartun ke, dia tak pernah minta. Tapi kita yang bagi. Kita tengok, anak aku ni suka tengok Upipin lah. Mesti anak suka kalau dia dapat botol air Upipin, pencil box Upipin, contoh. So sebenarnya kita mak-mak ni yang perlu ada emotional control tu atau perlu ada self control tu. Okay. Sebab anak dia tak minta pun. In fact, macam baru-baru ni saya ada satu forum tau dengan psychiatrist ni tau. Dia tanya, dah tukar tajuk pula dah. Dia ada seorang anak ni. Okay, ada seorang anak ni. Anak ni dia ada masalah, maksudnya dia ada masalah dengan ayah dia lah. Ada masalah dengan ayah dia, jumpa untuk rawatan psikiatri. Ayah dia ni cakap dekat doktor, saya dah bagi macam-macam dekat anak saya. Dah bagi iPhone, dah bagi ini, semua yang dia minta, semua saya bagi. Anak dia dah besar lah, dah sekolah menengah macam tu. Tahu tak jawapan anak dia apa? Saya tak pernah minta tu semua. Saya minta sebab ayah saya tanya, kalau dapat straight A's nak apa? Kalau menang pertandingan badminton nak apa? So saya minta tu sebab ayah saya yang tanya. Sebab saya sebenarnya tak pernah minta. Saya sebenarnya tak nak pun semua tu. Yang saya nak adalah ayah saya. Tapi ayah saya tak pernah ada dengan saya. So, saya dengar tu, aku kat dalam forum tu, dah lah I'm speaker juga. I yang sentap. I macam, kita selama ni, kita rasa macam, yelah sebab I pun selalu juga tanya Haikal kan, macam Haikal, contohlah baru-baru ni dia menang chess. Okay, Haikal nak makan apa malam ni? Kita celebrate Haikal punya yelah Haikal punya pencapaian hari ni. Anak aku tak minta apa-apa pun. Kau nak beli apa, masak je lah kan, masak je lah. So, sebenarnya anak kita ni dia tak ada pun keinginan, kehendak, kita yang mengajar sebenarnya. So kita mak-mak lah sebenarnya yang kena pandai kontrol, pandai kawal. Okay, insyaAllah. Kadang-kadang beli satu RM39, beli 4 100. Mana berbaloi, beli satu atau beli 4? Menarik ni. Tapi I pernah jumpa, dia tulis beli satu banyak ni, beli 3 banyak ni. Tapi harga satu tu kalau kita darab dengan 3 memang harga tu. Jadi macam kau saja je kan, tahulah aku ni tak terang kan. Betul kena. I kena ayam pecik masa tu. Dia kata, abang dia cakap, beli satu ayam pecik RM4, beli 3 12. Macam kita beli 3 tapi berbalik kan sama je. Diperbodohkan. Ada diskaun pun. Ya. Okay, soalan ni mana berbaloi beli satu atau beli 4? Dia tengok apa yang you nak beli itulah kan. Kalau benda tu memang kau akan guna keempat-empatnya, dan I think okay lah. Tapi kalau setakat baju tu kau nak guna keempat-empat tu, macam tu. Dia tengok beli apa benda yang you nak beli tu. Okay, Seraya, last question lah. Kita dah pukul 12 dah sebenarnya. Okay, kita jawab soalan yang tadi yang tentang komitmen bulanan tinggi, hutang banyak, kadang-kadang terpaksa ambil simpanan pula untuk bayar komitmen, macam tu. So macam mana tu? Sebab tadi you cakap save money tu kan, simpan duit untuk simpanan. So saving money ni is key lah untuk membina financial strength. Tapi hari ni yelah gaji cukup-cukup makan, komitmen bulanan lagi tinggi daripada gaji, nak kena korek simpanan. Kadang-kadang kalau simpanan pun dah habis, kena buat hutang pula. So macam mana? Can you please share some simple ways ataupun tips lah untuk menyimpan dan mengurangkan hutang? Ya, silakan. Okay. I follow ramai orang dekat Twitter, termasuk beberapa
orang yang memang specialization dia bab perunding hutang ni tau. Perunding hutang ke? Dia macam perunding kewangan yang macam specialization dia untuk tolong orang yang dalam hutang. Dia cakap untuk orang yang hutang dah berlebihan daripada salary ni, 70% daripada mereka dia punya solusi dia masih boleh lagi pakai solusi balance transfer strategi, iaitu ambil hutang baru yang rate rendah untuk bayar balik semua hutang yang rate interest tinggi. Lepas tu cuma tinggal satu yang hutang besar tu je yang kena habiskan, yang kena langsaikan. Yang the problem untuk ini ialah dia akan makan masa yang lama, dan first of all kena be eligible for it lah. Macam tak semua bank yang akan selesaikan, yang akan kasih rate yang bagus. Tapi kalau dapat, contohnya kalau balance transfer credit card contohnya, dia kasih you boleh transferkan semua hutang yang 18% sekarang ni dekat situ, dia kasih you 0% tapi kena bayar balik within 12 months katakan. Okay, it's not a bad idea. On a simple mathematical way, boleh saving banyak dengan interest. Right. Okay. Dalam lagi 20%, dia tak ada cara lain, dia kena betul-betul downsize life dia. Okay. Dia kena downsize life dia dan cari income lebih. I think downsize tu dia lebih drastic, dia lebih cepat lah untuk saving duit dia. Dan 3 benda yang paling cepat untuk kurangkan perbelanjaan bulanan. Expense paling besar sebuah keluarga tu kebiasaannya ialah accommodation, transportation dengan food. Okay, so tiga-tiga ni lah. This one kita dah consider benda-benda lain dah tak beli dah. Benda-benda macam Starbucks semua tu dah tak beli dah. Baju-baju tak beli dah. Macam benda-benda yang keinginan semua tak beli dah. Tak ada benda dah lain nak potong. Okay. Yang rumah, transport, food. Transportation, food. Right. So tiga-tiga ni tengok kalau macam boleh masak sendiri setiap hari daripada dan tak makan luar dah, buat itu. Kalau nak buat macam contoh macam fun sikit, buat macam 1 month or 2 month vegetarian challenge just for fun. Kita boleh tukar keadaan tu daripada negatif jadi macam fun, positif sikit, boleh. Okay. Kalau rumah tu kita pindah balik rumah keluarga ataupun kita ambil macam kalau ada bilik kosong kita sewakan pada orang, solusi yang macam tu. Kalau untuk kereta kita downgrade daripada kereta 2 jadi 1, ataupun kalau kereta 2 jadi 1 kereta 1 motor, ataupun kalau ada kereta kalau tukar daripada kereta mahal jual jadi kereta yang sekadar boleh pergi mana yang kita nak pergi. Okay. Tapi yang tiga-tiga tu je. Now, tadi tu 70% boleh balance transfer, 20% kena buat something drastic. Lagi 10% tu cuma AKPK je yang boleh tolong you. Agensi counselling apa namanya, Debt Agency Malaysia lah, AKPK. Okay. AKPK tak ada agent tak ada agent yang suruh you bayar ke apa, tak ada percuma You pergi dekat laman AKPK, boleh buat appointment, dia akan jumpa dengan you. Lepas tu dia akan tolong you susun you punya hutang semua macam mana, dia akan tolong buatkan surat untuk kasih dekat bank ke orang ni, dia hutang dia banyak ni sekian-sekian. Boleh tak nak rundingkan supaya dia boleh bayar dalam jangka masa yang lagi jangka masa yang sekian-sekian supaya dia boleh bayar hutang dia tanpa bankrupt, something like that lah. Alright. Tapi yang 10% ni memang you nak buat sendiri tak boleh, you nak macam ambil hutang baru tutup hutang lama, semua strategi tak boleh dah. Cuma AKPK je yang bertolong, yang itu orang lain tak boleh tolong untuk you je yang kena pergi. Dan masalahnya ialah ramai orang dia malu nak pergi pada AKPK. Jadi dia akan cuba macam sedaya upaya untuk cuba strategi lain, sebab pada dia pergi AKPK tu macam putus asa. Padahal mungkin kalau dia pergi awal, dia dapat macam dia boleh dapat langsaikan hutang dia dalam masa let's say 2 tahun, tapi sebab dia pergi lambat, dia hutang dia cuma boleh langsaikan dalam masa 10 tahun. Jadi macam pergi je, buat je appointment. Kalau you ada hutang yang lagi banyak daripada salary, pergi je KPK. Memang free pun. Dia akan kasih you cadangan apa yang boleh buat, dan go from there. Dia banyak, dia memang percuma. Tu pakai je. Orang taxpayer dah bayar, pakai je. Okay. So, itulah dia.
beberapa tips yang kita boleh gunakan. I mean some simple ways yang kita boleh ikut. InsyaAllah, dan saya suka dengan downsize your life ataupun downgrade your lifestyle. Di mana kalau kita tengok 3 aspek tu pun apa tadi, rumah, kenderaan dan juga makanan. Sebenarnya dari 3 aspek utama ataupun 3 aspek atas tu pun macam-macam sebenarnya kita boleh kurangkan kita punya perbelanjaan tu. Dan saya percaya sometimes kan kita, kalau kita buat macam ni, kita janganlah anggap macam kita punya hidup tu akan menurun selama-lamanya. Kadang-kadang dia for a while je, untuk satu tempoh tertentu sahaja, dan mungkin lepas beberapa minggu atau lepas beberapa bulan kita akan ada rezeki yang lebih, insya-Allah. Okay? Okay, so ada lagi soalan ni. Simpanan apa yang perlu di-plan dalam rumah tangga? Bertanya kerana masih bujang. Oh, simpanan apa yang perlu di-plan dalam rumah tangga? Simpanan apa? Mungkin Suraya, you can ni ada insight sikit untuk simpanan apa yang perlu ada dalam rumah tangga? Perlu ada dalam rumah tangga, maksudnya macam pada orang yang dah berumah tangga, dia balik-balik pada yang the three main one, kenderaan dan makanan, iaitu masing-masing kena bincang macam dalam bajet keluarga, kena tahu more or less berapa setiap satu tu korang spend every month. Lepas situ akan tunjuk satu lagi slide. Bagus untuk advice semua orang tahu, dia nama dia 50-30-20 rule. Share je. Okay. 50-30-20 punya budgeting rule. Okay, 50-30-20. Sebagai permulaan, budgeting rule ni bagus untuk semua orang pakai. Ada orang 100% salary dia akan bila tengok semua ni, macam let's say dia sekarang ni earn 3K lah, okay? Tapi 3K habis untuk need saja, maksudnya untuk makan, untuk kenderaan, untuk bill, untuk housing, untuk insurance, dia pakai 100% habis kat sini je. Maksudnya dia kena adjust balik lah, do something supaya dia punya income ataupun dia punya lifestyle lebih reflektif kepada 50-30-20 ni. 20% savings ni, dia 20% saving ataupun debt repayment. Okay, so kalau ada hutang, bayar hutang credit card dulu, bayar hutang personal loan dulu, lagi cepat habis lagi bagus. Lepas habis tu try untuk ketepikan 20% of your salary untuk cepatkan kumpul minimum 6 bulan perbelanjaan. Okay, maksudnya kalau sebulan tu belanja 3,000, 6 bulan perbelanjaan minimum kena ada 18,000. Bila dah ada duit banyak tu kan, kita boleh keluarkan diri kita akan sangat-sangat kurangkan kita punya financial anxiety. Itu penting. Financial anxiety itu penting. Ada kajian yang mengatakan orang yang tak cukup savings ataupun macam kais pagi makan pagi, macam bulan-bulan dia habis duit untuk saving kan. Sebab dia stres akan menyebabkan dia lebih banyak belanja. Not just lebih banyak belanja tau, dia akan menyebabkan dia membuat keputusan yang tak semestinya bagus untuk diri dia. Wow. Dia punya decision, dia akan impact, dia stres akan impact dia punya decision making. Okay? Dalam masa tu you are in survival mode, asalkan hari ni hidup, asalkan hari ni. Tak fikir dah masa depan. Right? Ini adalah salah satu benda kenapa macam kan dulu macam cerita pasal yang duit keluar daripada EPF yang 10K tu kan. Ya, betul. Ramai orang cakap, okay, nak fikir masa depan apa ni kan sejelah 10K sekarang sebab nak makan hari ni pun tak boleh. So walaupun ramai orang tahu yang duit tu sebenarnya duit untuk persaraan, duit untuk masa depan, tapi pada dia ialah buat apa nak pakai untuk masa depan kalau hari ni pun tak boleh nak makan. So untuk nak keluarkan daripada mindset yang ada, keluarkan daripada financial anxiety tu, tak ada dah solusi lain, cuma kena ada savings yang berpatutan sahaja. Dan patut ada minimum 6 months untuk setiap orang. Okay. Dan untuk setengah yang mendengar ni, solusi dia ialah mungkin kurangkan perbelanjaan. Tapi bila dah habis, dah kurangkan perbelanjaan tu, tak payah nak kurangkan macam RM1, RM2 sini sana, tak payah tau. Sebab masa yang nak kurangkan RM1, RM2 tu, boleh tukarkan kepada cara untuk cari income lebih. Okay. Daripada
habis 2 jam untuk figure out macam mana nak simpan RM10, baik pakai 2 jam tu untuk cari duit. Kalau macam kerja kat mana-mana pun paling-paling dapat berapa macam RM20-30. Itu you punya time is more valuable untuk cari duit more than saving duit. But ingat this one 50, 30, 20 and you can tweak it later macam mana you punya keluarga macam mana. Tapi yang penting ialah kalau you find that sekarang 100% salary you pakai untuk needs je, something is wrong there. You have to do something about it. Tak boleh nak slow tak apalah nanti rezeki adalah, tak boleh. Okay, dia kena do something about it. You either you suffer now untuk betulkan keadaan ataupun you suffer later. Either way you akan suffer. So baik suffer untuk eventually betulkan keadaan. Wow. Alright. Okay. Okay, faham. Terima kasih. Sangat bermanfaat. Okay. Kat mana? Okay, last question lah Suraya. Apa ni? Budgeting rule ni apply lepas dah tolak semua hutang kita ke? Okay, yang you share tadi tu, budgeting rule tu dah apply lepas kita tolak semua hutang kita ke macam mana? Hutang dengan bank. Okay, sekejap. Okay, yep. Kalau yang tengok 50, 30, 20 ni, yang 20% portion untuk saving ni, okay, patutnya duit untuk bayar hutang keluar dekat sini sahaja. Kalau dah banyak dan berlebihan, something is wrong lah. Okay. Dan tadi ada beritahu ada 3 cara untuk orang yang hutang dia berlebihan. Satu ialah buat balance transfer, 2 ialah kena radically tukar drastic lifestyle, ketiga ialah jumpa AKPK. Okay. Either one of this you boleh research banyak sangat information dekat luar sana. Cari information dekat AKPK punya website. Jangan cari some weird guru yang macam you cakap awal tadi, orang yang cakap biar tak kaya janji handsome semua tu. Yang tu dia nak jual dia. Jangan pergi ke orang macam tu. Pergi dekat AKPK punya website. Alalang ni tunjuk je lah power.akpk.org.my ni ramai orang tak tahu. Padahal dekat AKPK punya website, dia punya dia banyak tool dia ada financial health check calculator lah, dia ada courses yang percuma lah boleh ambil, dia ada courses untuk orang yang baru nak kahwin ataupun yang baru berumah tangga, dia ada courses untuk orang yang baru nak ada yang dah ada anak, dia ada courses untuk orang yang nak beli rumah. Lambat pula dia ambil. Okay. Power.akpk.org.my. Okay. Alright. So boleh ambil, tak payah nak belanja duit untuk pergi kos lain. Yang ini untuk usahawan mikro, ini kalau belajar penjagaan kewangan kalau ada baby, dia ada template untuk financial management kalau untuk usahawan mikro kat sini, bahasa Inggeris, bahasa Melayu ada. Jadi boleh check, semua free. Wow, semua free Okay. Power AKPK. Dia banyak lagi, ni dia tak tunjuk semua course ni. Dia ada macam I think 20 courses ke apa. Okay. So banyak rujukan yang kita boleh tengok sebenarnya. Jadi kalau nak untuk hari raya, bajet untuk hari raya, macam-macam lah. Jadi ni kalau untuk orang yang mengharungi cabaran, ini untuk belia, ini kalau untuk orang yang nak beli rumah, ini untuk orang yang bakal pengantin ataupun yang baru nak kahwin. Macam-macam ada. Okay. Menarik. Okay, menarik. Saya pun dah share link yang Suraya sharekan ni dekat ruangan komen. So anda bolehlah scroll untuk uruskan hutang atau uruskan budgeting. Thank you so much Suraya. Banyak you share hari ni. Excited. Okay, kita sebenarnya dah terlebih masa dah ni.
Okay lah, last question lah Suraya. Daripada Noraini, Noradin, kat mana tempat paling sesuai untuk kita buat simpanan emergency ataupun emergency fund kita? Okay, ASB. ASB. Soalan senang. ASB. ASB. Okay. Okay. ASB jawapan dia. Nak beritahu semua orang sekarang ni korang macam kalau tajuk untuk saya assume kebanyakan kalau tak semua yang dengar ni bumi lah. Okay? Kalau bumi maksudnya korang boleh buat ESB lah. Cuba buat supaya, cuba tune out semua yang kata nak belajar saham lah, strategi pelaburan hartanah lah. Cuba lupakan semua tu. Buat aim korang penuhkan ASB dulu. 200. Lepas tu barulah fikir nak buat hartanah ke apa ke, okay, baru fikir. Macam belajarlah sambil buat kos ke apa ke. Sementara buat korang punya goal, penuhkan ESB 200,000 tu dan masa yang korang dapat savings sebab tak distracted dengan mana-mana kos pelaburan lain ni, masa tu semuanya salurkan untuk cari duit lebih. Okay. Pelaburan ni sebenarnya untuk mengembangkan duit, bukannya untuk cari duit. Bukannya dia untuk mengembangkan dia. So maksudnya dia punya initial capital tu kena ada. Yeah. Okay. Macam kalau you ada 1,000, kalau ada profit 50% pun jadi 1,500 je. Okay, tapi kalau you ada let's say 100,000, kalau kalau ASB punya profit tahun tu let's say 5%, 100,000 5% berapa? 5,000 jadi 105,000. Okay, so macam berapa banyak yang ada yang in the beginning lagi penting daripada you try out semua yang risky. Jadi dalam masa yang sama you pun tak adalah macam distracted dengan tapi Sifu ni ajar saham, Sifu tu ajar ni. Kalau memang suka betul dengan saham, okey lah, fine lah, belajar lah. Sekadar nak belajar tak kisah. Okay. Tapi lagi penting ialah cari duit. Ada bisnes sendiri ataupun kejar buat job hopping untuk kejar gaji lagi tinggi ke, right? Itu jauh lagi penting daripada kejar macam pelaburan yang terlampau risky untuk majority of people. Wow, Suraya. Actually kan kelas ni, sesi ni untuk aku tau sebenarnya. Yang aku pasti mendengar ni side dia. Yeah. Thank you very much. I rasa macam tak menyesal lah buat invite you hari ni. Memang banyak sangat benda yang I belajar, dan I thought hari tu masa kita punya private session tu, I thought itu dah banyak dah. Tapi hari ni punya lagi banyak dan lagi practical, dan lagi I boleh terus macam okay, lepas ni boleh terus buat. Dan hopefully dalam yang menonton hari ni pun dapat something lah. Saya percaya memang akan dapat something lah, 1-2 benda kan. So thank you Suraya untuk perkongsian yang very practical, very insightful. Banyak manfaat untuk semua yang menonton insya-Allah, dan live ni pun akan stay dalam Facebook ni dan akan ada juga dekat YouTube nanti. So boleh tengok, boleh share dengan keluarga, dengan pasangan apa semua, supaya kita dapat bina kekuatan kewangan keluarga bersama-sama. InsyaAllah. So, thank you Suraya. Jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insyaAllah. Thank you everyone. Thank you everyone. Have a great day. Have a great weekend. Have a good weekend. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.